Baiklah, masih lagi bersama dengan kami di MSI untuk 18 November 2020, hari Rabu, siaran yang penuh dengan informasi terkini. Apa yang kita nak bawakan kepada anda adalah pencerahan tentang isu-isu yang berbangkit selepas pernyataan dilakukan oleh KWSP tentang kemudahan iSinar. Sebelum ni kan ada juga kata, tu duit saya, kenapa saya kena dah keluar, saya nak kena bayar balik pula. Ya, betul. Ada yang mengatakan macam bank pula EPF ni. Antara kata-kata yang bermain di kalangan netizen berkenaan dengan macam tak puas hati, kenapa nak kena bayar balik. Ini yang antara yang perlu kita maklumkan semula, pencerahan berkenaan dengan bayar balik. Sebenarnya tak ada. Mungkin disalahgunakan perkataan pembayaran balik, bayar semula, bayar kemudian, sebenarnya tidak ada. Sebenarnya apa, Nim? Okey, kita juga dapat rangkumkan segalanya dalam Harian Metro muka surat 19. Kalau anda beli nanti pun ada nyatakan ramai salah faham maksud tentang bayaran balik itu digunakan untuk mereka yang sebagai ahli dalam 2 juta ahli yang akan mendapat kemudahan iSinar ini untuk membayar balik. Sebenarnya perkataan yang lebih elok digunakan adalah mencarum semula. Apa yang anda perlu faham adalah selepas wang pendahuluan dikeluarkan dalam akaun satu nanti, amaun yang sama perlulah dicarumkan semula selepas anda mendapat pekerjaan ataupun selepas anda mempunyai kewangan untuk mencarum semula bersama dengan KWSP. Dan 100% yang dikatakan perlu digantikan semula dalam akaun satu itu adalah selepas amaun ataupun jumlah yang dah cukup. Contoh, anda keluarkan RM4,000, selepas potongan telah pun dilakukan 100%, RM4,000 telah pun lengkap, ianya kembali kepada yang asal. Seperti mana kita mencarum sekarang ini, 70% untuk akaun 1, 30% untuk akaun 2. Itu yang akan berlaku jika anda sudah mendapat pekerjaan dan boleh mencarum semula bersama dengan KWSP. Betul, dan ganti semula lah benda tu kan, dengan caruman yang baharu. Ya, betul. Sebab tapi dia kata 2 juta yang akan memanfaatkan 14 bilion ringgit untuk keluar ansuran ataupun kemudahan iSinar ini, maknanya tak semua, maknanya mereka saja yang terkesan dengan COVID-19, taknya kena buang kerja, mungkin cuti tanpa gaji, kena buang kerja dan juga tiada pendapatan. Betul, dan secara amnya pengeluaran ni ada 2 jenis kategori, di mana yang pertama untuk mereka yang mempunyai amount baki di dalam akaun satu melebihi RM90,000, dan yang kedua pula mereka yang mempunyai baki akaun satu kurang daripada RM90,000. Dan seperti yang anda berdua katakan tadilah, ini merupakan kelegaan buat individu terutamanya yang hilang pekerjaan. Dan di sini ada sedikit kenyataan di media sosial. Ini daripada Facebook KWSP. Apa yang didakwa adalah kenyataan di media sosial, ya. Ahli tidak perlu bayar balik kemudahan pendahuluan iSinar. Ini apa yang mereka mahukan. Jadi pencerahannya adalah ahli perlu menggantikan semula pendahuluan iSinar apabila caruman terbaharu mula diterima oleh KWSP. Penggantian semula hanya melalui caruman anda. Okey? Anda harus tahu, anda harus mengetahui yang sebenarnya bukan paksaan untuk membayar balik. Tidak ada dakwaan untuk membayar balik kerana ini adalah duit saya, kenapa saya perlu bayar semula. Perlu sebab faham mereka betul-betul ingat kalau bayar balik ni macam kena masukkan bayar secara tunai tau. Tidak, maknanya kalau dah keluarkan tu nanti bila dah dapat kerja carum balik. Betul. Konsep yang salah tu, pemahaman yang salah tu membuatkan kita rasa macam kalau bayar balik tu ibarat kita macam buat pinjaman bank kan. Kita pinjam certain amount, lepas tu kita kena bayar balik. Tu yang macam kata kat belakang Masila tu. EPF macam bank bagi pinjam duit. Betul. Keluarkan EPF sendiri pun kena bayar balik ke? Tak, intonasi tu. Intonasi tu penting. Okey, dan pencerahannya di sini katanya pencerahannya adalah amount yang didahulukan daripada akaun satu akan diganti semula daripada caruman ahli di masa hadapan yang telah menggunakan kemudahan iSinar ini. Ini dilakukan dengan 100% caruman baru akan dimasukkan terlebih dahulu ke akaun satu. Setelah jumlah amount diganti semula, kadar pembahagian caruman akan kembali seperti biasa, iaitu 70% untuk akaun 1 dan 30% untuk akaun 2. Dan amaun penggantian semula ini akan hanya diterima daripada caruman ahli di masa hadapan dan bukannya secara tunai daripada ahli yang menggunakan kemudahan iSinar. Jadi kita tak perlulah nak bayar sekelepuk gitu. Okey, biasalah dalam keadaan sesak ni pastinya pelbagai isu yang akan timbul selepas walaupun selepas telah pun dinyatakan bahawa ada kemudahan untuk kita
mengeluarkan akaun satu daripada kemudahan iSinar ini. Ada lagi isu yang berbangkit dalam kalangan mereka yang tidak berada di bawah 3 kategori yang ditetapkan, yang tiada cukai pendapatan, tiada pendapatan, gaji kena potong, dan itu semua adalah golongan yang tiada pendapatan. Bagaimana pula golongan yang kurang pendapatannya? Mereka juga inginkan kemudahan yang sama, membenarkan mereka untuk mengeluarkan akaun satu. Itu antara isu-isu yang berbangkit. Okey, ada satu lagi. Kenyataan di media sosial, kena ganti balik semua guna duit dari poket sendiri ke? Soalannya lebih kurang sama, dan pencerahannya ahli perlu menggantikan semula pendahuluan iSinar apabila caruman baharu mula diterima oleh KWSP. Penggantian semula hanya melalui caruman anda. Ya. Okey. Semalam kita ada buat perkongsian juga berkenaan dengan KWSP iSinar ni kan. Sebaiknya apa yang dilakukan ni adalah usaha kerajaan untuk membantu mereka yang terkesan. Satu, itu utamanya. Keduanya adalah bila ada wang poket, ini sebenarnya membantu kita semua berbelanja untuk menaikkan ekonomi negara juga. Dua dalam satu. Apa yang membimbangkan adalah apabila kalau kita keluarkan duit tapi kita tak berbelanja. Seperti tahu bahawa kita tak tahu COVID-19 sampai bila. Betul. Jadi ada kebarangkaliannya dapat wang akan simpan. Bila simpan, itu yang ekonomi negara tak akan Tak pulih dibelanjakan sebaiknya. wang yang ada tu lah. Keluarkan duit KWSP ni adalah untuk kita membantu untuk menjana balik lah kan, pusing balik duit tu untuk sama-sama untuk kepentingan diri kita juga, untuk juga memajukan ekonomi negara. Dua dalam satu, itu sebenarnya Itu yang dikatakan sebabnya bantuan ini adalah bersasar, tidak dibenarkan oleh semua individu untuk keluarkan akaun satu. Betul. Adalah kerana untuk menyelamatkan dua pihak, rakyat dan juga ekonomi. Yang Bukan paling sahaja penting rakyat. sekali, bila wang itu dikeluarkan, kita harus menggunakan dengan cermat dan bijak. Kan, sebab ada pakar ekonomi mengatakan bahawa wang KWSP yang akan dikeluarkan nanti ni sebenarnya tak digalakkan untuk kita melakukan sebagai modal pelaburan perniagaan yang baru, sebab kita tahu kan risiko dan sebagainya. Kerana ini adalah wang simpanan masa hadapan kita sebenarnya. Okey, baiklah, itu antara pencerahan yang perlu anda tahu tentang kemudahan iSinar KWSP.